Baiklah, dalam kita melihat kepada peruntukan kepada Sabah dan Sarawak dari dalam pembentangan belanjawan 2024, bersama kita menerusi Google Meet ialah pensyarah kanan politik dan ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian. Doktor, terima kasih kerana bersama kami di Awani Borneo untuk waktu ini. Doktor, kalau kita melihat reaksi awal kepada dalam belanjawan 2024 kepada Sabah dan juga Sarawak. Ya, sekiranya kita lihat ialah sudah tentu ini adalah belanjawan yang amat besar. Ada perkara yang baik, ada juga perkara yang tidak popular, ada juga perkara yang kita ada ekspektasi ya, tapi tidak kadang-kadang mungkin tidak berapa jelas dalam belanjawan tersebut. Namun apa-apa pun, ya berita baik sebenarnya untuk Sabah dan juga Sarawak. Kalau kita lihat perbelanjaan untuk pembangunan itu telah dinaikkan ya. Walaupun sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, namun ianya masih juga cukup penting untuk pembangunan Sabah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari segi peratus ya, dengan bajet yang dibentangkan yang begitu besar, 393 bilion ringgit itu, kadar peratusnya hanya 3,16% sahaja. Namun ianya cukup penting untuk pembangunan di Sabah ini sebab sebenarnya ramai penganalisis di sini melihat di Sabah berkemungkinan bajet pembangunan itu dapat dinaikkan selepas adanya Pelan Madani, lepas tu Pelan Perindustrialisasi Baru dan juga selepas kajian separuh penggal RMK 12 itu, di mana dinyatakan untuk mengoptimumkan ekonomi wilayah dengan memperkasa infrastruktur dan secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi di Sabah dan juga Sarawak Baik. ini. Doktor, Dan sekiranya yes. ya, ingin juga kita bertanya bagaimana kerajaan negeri di Sabah dan juga Sarawak untuk memanfaatkan peruntukan ini untuk pembangunan negeri. Sebab kita tahu Sabah ada hala tuju Sabah Maju Jaya. Mungkin boleh diselarikan seperti Datuk Seri Haji kata dia akan melihat perkara itu dan akan diselarikan dalam pembentangan bajet belanjawan negeri nanti. Dan Sarawak juga kita tahu dia ada satu pasca hala tuju pasca COVID-19 2030 dan bagaimana peruntukan-peruntukan yang besar ini dapat dimanfaatkan, Doktor, untuk pembangunan negeri. Ya, sudah tentu dengan dasar yang ada Sabah dan juga Sarawak ini, dasar-dasar yang tersendiri ya. Sarawak mempunyai beberapa dasar, ya, termasuklah dasar renewable energy. Sabah mempunyai Sabah Maju Jaya. Jadi bagi saya untuk melaksanakan dasar ini, kan aspek karena birokrasi itu kena dikurangkan. Dan kalau kita lihat ya, sudah beberapa inisiatif untuk memberi kuasa itu kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan contohnya projek kurang daripada tidak lebih daripada 50 million itu, dan juga diberi kuasa tentang jabatan teknik. Saya rasa ini perkara yang amat penting dan sudah tentu dapat mempercepatkan projek-projek pembangunan. Dan pada masa yang sama juga amat penting ya, bila kita desentralisasi ini, pada masa yang sama duit ini kenalah cepat digunakan. Ya, saya rasa perancangan dia kedua-dua entiti penting, kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. So kerajaan negeri sudah ada perancangan yang sudah cukup dan sudah diperkenalkan, iaitu Sabah Maju Jaya, dan amat jelas apa yang mereka perlukan di negeri bawah Bayu ini. Dan kerajaan persekutuan pula telah memberi bajet 6.6 bilion itu. Jadi sekarang ini adalah untuk mengurangkan karena birokrasi, memberi desentralisasi, dengan ini dapat dipercepatkan. Sebab selalu ya, setiap kali bila kita terima bajet itu sampai separuh 6 bulan, kadang-kala hanya dapat dibelanjakan dalam 45%, 35%. Saya rasa kita kena percepatkan agar proses pembangunan ini dapat dijalankan dengan pantas dan juga efisien. Baik, Doktor, melihat kepada yang disentuh dalam belanjawan 2024 yang mana lebuh raya Pen Borneo di Sarawak siap dah. Tahun depan sudah siap, manakala Pen Borneo di Sabah fasa 1B akan diselesaikan
Maknanya di offer untuk bulan depan untuk 366 kilometer dan sebagainya. Doktor melihat kepada pengukuhan kukuhnya politik, kestabilan politik di Sarawak, infrastruktur itu dapat diselesaikan. Di Sabah ini kita melihat pertukaran kerajaan dan sebagainya, perlu untuk kita lupakan fokus kepada membangunkan Sabah. Pandangan doktor dari segi amanat dalam belanjawan itu oleh Perdana Menteri, kita dah cuba selesaikan bulan depan untuk fasa pertama, dan ini adalah masa untuk kerajaan negeri dan agensi di Sabah boleh monitor projek itu boleh siap, doktor. Ya, jadi yang paling penting jangan tukar kerajaan lagi lah. Sementara waktu ini memang kalau kita lihat di Sabah ini keadaan politik tu masih lagi dalam keadaan yang terkawal ya. Jadi saya pada masa yang ini yang paling penting. So kita sudah lalui beberapa pilihan raya pertukaran ketua menteri, dan kita tidak dapat dinafikan setiap kali pertukaran itu sudah tentu akan mengganggu bukan saja projek Pan Borneo, pelbagai projek lagi pembangunan, kerana setiap kepimpinan itu mempunyai dasar dan juga hala tuju tersendiri. Jadi sekarang kita dalam kerajaan perpaduan ini, dan kerajaan negeri ini juga sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Itu aspek amat penting ya untuk Sabah mengikut sejarah apa yang kita lalui. Jadi sekarang ini dalam masa sebelum pilihan raya pilihan raya negeri mungkin 2025 lah. Tapi apa-apa pun Perdana Menteri telah memberi komitmen, bukan Pan Borneo ya, bajet iaitu 15 lebih bilion itu kan harus dipercepatkan dan haruslah selesai secepat mungkin. Baik, Betul, betul. kita tidak dapat akui Sarawak sudah selesai, Sabah masih lagi dekat berapa, tidak sampai pun 90%. Saya rasa ini perlu fokus dan dipercepatkan, juga termasuk isu aspek air. Ini pun juga penting, dan Perdana Menteri telah nyatakan untuk memberi fokus kepada air dan juga utility. Betul. Betul. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah.